Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan panel yang setia menjunjung mahkota keadilannya, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya sidang hadirin sekalian. Tertulis tinta hikmat pendeta Siulan Arjuna penuh irama. Setelah tuan mendengar cerita negara rahmah impian bersama. Tetap tersenyum kawan-kawan. Pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan kisah yang saya bawakan berjudul Membina Negara Rahmah. Rahmah, oh rahmah. Apa itu rahmah? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, rahmah membawa maksud kasih sayang, belas kasihan atau ihsan. Membina negara rahmah merupakan suatu impian yang ingin digapai oleh setiap pemimpin seantero dunia. Kerana negara aman, rakyat sejahtera. Rakan-rakan sekalian, izinkan saya untuk mengambil Rasulullah SAW sebagai model ikutan yang paling tepat untuk menceritakan konsep negara rahmah ini. Memetik suatu kisah yang disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, suatu saat ketika Nabi berkunjung ke rumahku, adikku yang masih berumur 2 tahun sedang berduka atas kematian burung pipitnya. Nabi pun bertanyakan kepadaku, mengapa adikku bersedih? Anas menjawab, adikku bersedih kerana dia baru sahaja kematian burung pipitnya. Burung sepermainan adikku. Lalu baginda memujuk adik Anas untuk menghiburkannya. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan anak burung pipit kecilmu? Kawan-kawan, perlakuan Nabi terhadap Abu Umair sebagaimana diceritakan Anas bin Malik ini malah mencerminkan sifat luhur Nabi. Betapa Nabi memanggil anak yang masih berumur 2 tahun dengan panggilan alami kunyah, iaitu nama kebesaran dan kebanggaan. Sebagai pemimpin, kepribadian Rasulullah yang mempunyai rasa prihatin dan ihsan terhadap orang lain hatta sekecil-kecil perkara mampu dijadikan setitik nila dalam membina negara rahmah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Kawan-kawan, kisah yang kita tidak mungkin lupakan, pada tahun 622 Masihi, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama kaum muhajirin kerana ingin menyelamatkan diri dari gangguan kafir Quraisy. Sesampainya di Madinah, kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabat disambut baik oleh kaum Ansar. Apa yang menarik di sini kawan-kawan? Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda adalah menyatu padukan kaum Ansar dan Muhajirin dalam ikatan persaudaraan. Bagaimana? Atas dasar akidah yang sama, tercetuslah ikatan silaturahim, persaudaraan dan kekeluargaan. Sehingga terbina rasa ihsan, tolong-menolong dan kasih sayang sesama mereka. Berkat perhubungan yang tercipta antara dua kaum ini, maka telakarlah kanvas kejayaan mereka, iaitu Masjid Nabawi di Madinah. Rakan-rakan sekalian, akhir sekali untuk menjadi sebuah negara rahmah, masyarakat yang berilmu merupakan komponen yang paling penting. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah membina Masjid Quba di Madinah sebagai pusat ilmu utama kepada umat Islam pada ketika itu. Oleh itu kawan-kawan, pentingnya ilmu kepada masyarakat untuk membina sebuah negara rahmah yang seiring antara kemajuan dan keilmuan. Begitulah antara kisah Rasulullah yang dapat kita jadikan sebagai tauladan dalam membina negara rahmah.
Bak kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seperti itulah sikap pemimpin yang perlu ada dalam merealisasikan negara rahmah pada masa kini. Justru, membina negara rahmah tidak datang dengan sekelip mata. Ia datang dengan tanggungjawab setiap masyarakat yang sayang akan negara mereka. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Oleh itu, mesej yang ingin saya sampaikan daripada kisah yang Rasulullah tadi sangat ringkas tetapi padat, iaitu pemimpin rahmah, rakyat rahmah, negara rahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.